Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Eliana dan kumpulan kami terdiri daripada 3 orang, iaitu yang pertama saya, Sarah Wadina dan Aisyah. Pada kali ini, kumpulan kami akan menerangkan tentang aspirasi dan hala tuju pendidikan serta implikasinya terhadap guru yang berjiwa pendidik. Saya akan memulakan isu ini dengan menjelaskan tentang aspirasi negara. Pendidikan ini merupakan proses pembelajaran yang berterusan dalam usaha untuk menerapkan ilmu serta nilai bagi pembinaan warga negara yang cemerlang. Manakala menurut Kamus Dewan memberikan definisi bahawa aspirasi merupakan satu bentuk untuk mencapai atau mewujudkan cita-cita. Pendidikan merupakan elemen yang penting dalam membentuk kualiti dan keupayaan generasi baharu bagi menyesuaikan diri ketika berhadapan dengan cabaran dan perubahan peradaban global. Individu yang mempunyai kualiti tertentu seperti keupayaan menyelesaikan masalah secara kreatif, kritis dan inovatif, berkemahiran dalam berkomunikasi, mahir dan cekap menggunakan teknologi maklumat serta mampu bekerjasama dengan orang lain amat diperlukan oleh negara, khususnya yang melibatkan persaingan di peringkat global. Terdapat 5 aspirasi negara yang perlu kita ketahui. Umum mengetahui pelan pembangunan pendidikan Malaysia ini berhasrat untuk mencapai 5 keberhasilan bagi sistem pendidikan secara keseluruhan, iaitu akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. Aspirasi pendidikan yang pertama ialah akses. Setiap kanak-kanak warga negara Malaysia berhak mendapat kesamarataan peluang pendidikan bagi membolehkan mereka mencapai potensi masing-masing. Kementerian berhasrat untuk memastikan kadar akses sejagat dalam kalangan kanak-kanak dari peringkat prasekolah hingga ke peringkat menengah atas tingkatan 5 menjelang 2020. Sebagai contohnya, murid yang berada di kawasan-kawasan yang pedalaman atau luar bandar yang suka mendapatkan akses pendidikan ini. Dengan itu, kerajaan mestilah menyediakan akses yang kebolehcapaiannya tinggi untuk mendapatkan hasil seperti pendidikan yang berkualiti, yang bertaraf antarabangsa pada semua peringkat pendidikan. Oleh hal yang demikian, tidak akan ada lagi isu keciciran murid yang akan berlaku. Yang kedua pula ialah kualiti. Setiap kanak-kanak itu akan berpeluang mendapatkan pendidikan yang cemerlang berdasarkan keunikan sistem pendidikan yang ada di Malaysia yang setanding dengan pendidikan antarabangsa. Pentadbiran tambahan boleh ditambah bagi menangani dimensi kualiti lain yang relevan dengan konteks Malaysia yang boleh dimasukkan apabila dimensi itu dibangunkan dan diterima di peringkat antarabangsa. Malaysia juga berhasrat bagi meningkatkan kedudukan agar berada dalam kalangan negara sepertiga teratas dalam ujian TIMSS dan PISA. Namun begitu, jika hasrat ini gagal dicapai, sistem pendidikan Malaysia akan jauh tertinggal berbanding negara-negara maju yang lain. Dengan itu, penyediaan pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa itu sangatlah penting dan harus dititik beratkan bagi melahirkan sistem pendidikan yang semakin maju dan berkembang dengan pesat seiring dengan arus pembangunan yang semakin canggih dan moden. Seterusnya adalah equity. Sistem pendidikan berprestasi tinggi ini menyediakan pendidikan yang terbaik kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira kedudukan geografi, gender atau latar belakang sosioekonomi.
Kementerian juga ada berhasrat untuk merapatkan lagi jurang pencapaian antara murid bandar dan murid luar bandar, iaitu melalui tahap sosioekonomi dan pencapaian antara gender sehingga 50% menjelang tahun 2020. Hal ini dikatakan dapat lagi kita menjana suatu sistem pendidikan yang memberikan peluang kepada murid untuk berkongsi pengalaman-pengalaman mereka dan aspirasi demi membentuk dan memperkukuhkan lagi asas pendidikan di Malaysia. Keempat pula adalah perpaduan yang harus dipupuk dalam kalangan murid sejak mereka kecil lagi. Tapi biasanya murid yang berusia antara 7 hingga 17 tahun ini telah banyak menghabiskan masa mereka, lebih kurang 1/4 masa mereka untuk menyambung pembelajaran di sekolah melalui interaksi bersama murid-murid lain atau kita boleh kelaskan sebagai rakan-rakan yang lain daripada pelbagai latar belakang sosioekonomi, agama dan etnik. Murid ini dapat belajar untuk memahami, menerima dan menghayati perbezaan antara kaum. Keadaan ini mewujudkan suatu perkongsian pengalaman dan aspirasi bagi membina masa hadapan Malaysia, kerana kementerian juga ada berhasrat untuk menjana suatu sistem pendidikan yang memberikan peluang kepada murid bagi berkongsi pengalaman dan aspirasi mereka demi membentuk dan memperkukuhkan lagi asas perpaduan rakyat di Malaysia ini. Dengan itu, saya rasa usaha untuk melahirkan rakyat yang hidup dalam keadaan bersatu padu ini dapat diwujudkan. Tambah lagi, kerajaan juga boleh menjadikan sekolah sebagai tempat untuk menyatu padukan rakyat yang berbilang kaum, kerana mereka akan saling bercakap dan berjumpa, berkongsi idea dalam pembelajaran mereka. Akhir sekali pula adalah aspirasi bagi kecekapan. Sistem pendidikan Malaysia ini telah menerima peruntukan yang tinggi dalam bidang pendidikan. Namun begitu, peningkatan keberhasilan murid masih tidak sepadan dengan sumber yang telah disalurkan ke dalam sistem. Walau bagaimanapun, kerajaan akan terus mengekalkan tahap pelaburan dengan memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit yang didermakan. Contohnya, kerajaan juga telah mengeluarkan perbelanjaan besar dalam membaiki sekolah-sekolah lama, membantu murid dari segi pemberian buku dan lain-lain lagi. Namun begitu, keberhasilan murid perlulah menjadi pulangan yang maksimum untuk setiap ringgit yang dibelanjakan. Itu sahaja daripada saya. Beralih kepada rakan saya yang seterusnya untuk menerangkan tentang hala 7 sistem pendidikan. Seterusnya, hala 7 pendidikan. Yang pertama, pendidikan pra-merdeka. Jika melihat kepada sorotan sejarah pendidikan di negara kita, pastinya kita sedar bahawa pendidikan di negara kita telah melalui pelbagai peringkat. Perkembangan pendidikan di Malaysia jelas menunjukkan perbandingan yang ketara dalam hala 7 dan falsafah pendidikan era sebelum merdeka dan zaman pasca merdeka. Pendidikan di Malaysia telah melalui saat suka dan duka serta sering berlaku perubahan demi perubahan untuk memartabatkan pendidikan. Terdapat 2 pendidikan, iaitu era masyarakat tradisional dan era penjajahan. Era masyarakat tradisional, era ini merupakan salah satu bentuk pendidikan yang berkisar kepada pembelajaran secara turun-menurun yang diwariskan kepada generasi seterusnya. Hala 7 pendidikan berdasarkan proses pembelajaran untuk melahirkan insan yang berkemahiran, berkebolehan dalam aspek teknik dan praktikal. Diajar
oleh ibu bapa, ahli keluarga dan masyarakat sekeliling. Falsafah pendidikan lebih cenderung untuk melahirkan generasi yang berkemahiran yang tinggi dalam dipelajari. Hal ini bertepatan dengan pendapat Hasan Langgulung 1995. Perkembangan pendidikan pada era ini juga telah menghasilkan sekolah pondok dan madrasah bagi mempelajari bidang ilmu yang lebih luas. Hala tuju pengajian pada peringkat ini berkesan untuk menjadi pendorong kemajuan manusia dalam aspek kerohanian, fikiran, moral, keduniaan berdasarkan falsafah pendidikan agama melalui keunggulan pendidikan. Dan akhir sekali, Islam yang diterapkan dalam pembelajaran. Era penjajahan. Perubahan yang amat ketara berlaku apabila Inggeris menguasai negeri-negeri Melayu. Pada zaman penjajahan Inggeris, terdapat 5 jenis pendidikan yang berbeza di sekolah masing-masing berorientasikan keperluan adik kaum, iaitu sekolah Inggeris, sekolah Melayu, sekolah pondok, sekolah vernakular etnik Cina dan India. Sekolah aliran Melayu yang ditubuhkan oleh pihak penjajah menekankan kepada kurikulum asas, iaitu pembelajaran membaca, mengarang, ejaan, menulis, ilmu kira-kira, ilmu alam dan latihan jasmani. Bentuk kemahiran asas yang diajar pula ialah perkebunan dan penternakan. Falsafah pendidikan membentuk kemahiran sengaja disalurkan mengikut dasar dan mengekalkan kemasyarakatan Melayu sebagai kaum tani. Hala tuju pendidikan semasa zaman penjajahan Inggeris bertujuan menyekat peluang orang Melayu untuk mengembangkan bakat mereka, memisahkan mereka daripada perkembangan sosio-ekonomi, dan pada keseluruhannya pendidikan di zaman penjajahan Inggeris jalan bersifat bebas atau laissez-faire kerana terdapat 5 jenis pendidikan yang telah diwujudkan dan tidak mempunyai keseragaman, iaitu Inggeris, Melayu, Cina, Tamil dan agama Islam. Setiap jenis sekolah mempunyai falsafah dan hala tuju pengajaran dan kurikulum yang berbeza. Akibat daripada ketidakseimbangan ini, pihak Inggeris telah membuat kajian rentetan daripada beberapa laporan yang telah dirangka, antaranya laporan Barnes, laporan Fenwu, Ordinan Pelajaran, laporan Razak. Laporan ini telah membawa perubahan yang besar dalam hala tuju dan falsafah pendidikan di negara kita. Hala tuju pendidikan Malaysia. Pendidikan awal abad ke-21, beberapa perubahan dan perkembangan dalam sistem pendidikan telah berlaku disebabkan oleh cabaran yang dihadapi akibat kesan globalisasi dan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi. Cabaran negara Malaysia waktu ini adalah untuk membangunkan ekonomi, merasaskan pengetahuan dan ekonomi menghadapi persaingan dengan negara lain. Ini menuntut negara Malaysia membangun sumber tenaga manusia berketerampilan tinggi dalam pelbagai bidang dan berdaya saing. Dapat 6 laporan, iaitu laporan pertama, laporan Rahmat Talib. Bertujuan mengumpulkan lagi saranan daripada penyataan Razak. Terdapat 4 aspek penting, iaitu menjadi titik permulaan pelaksanaan bahasa Melayu sebagai bahasa perkhidmatan utama, mewujudkan sistem peperiksaan persekolahan yang sama walaupun pelajaran bahasa di peringkat rendah, menengah dan menengah atas, dan memberi penekanan kepada pendidikan teknik dan profesional untuk keperluan tenaga mahir, memperkenalkan sebagai sistem guru keagamaan untuk memperlukan kerohanian sebagai keras. Seterusnya, Akta Pelajaran 1991 menegaskan matlamat utama dasar pelajaran untuk menentukan sistem pelajaran di negara yang boleh memenuhi keperluan negara dan menggalakkan pembangunan ekonomi, sosial budaya dan politik di samping menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Seterusnya, laporan Hussein On. Jawatan kuasa laporan ini diketuai oleh Hussein On dan menjadi Menteri Pelajaran ketika itu, bertujuan untuk mengkaji semula dasar pendidikan negara di negara itu, menyediakan pelbagai dasar untuk bagi semua kanak-kanak dalam lingkungan umum bersekolah yang dapat ditampung dalam sekolah aliran Melayu, Cina, Inggeris dan India. Seterusnya, laporan Jawatan Kuasa Pimpinan 1979. Laporan ini adalah pendidikan kemahiran yang bertujuan untuk mengkaji semula matlamat-matlamat dan keberkesanan sistem pendidikan yang telah diamalkan ketika itu, memastikan sistem pendidikan memenuhi matlamat negara untuk melahirkan masyarakat yang bersatu, berdisiplin dan terlatih,
mencapai perpaduan negara dalam masyarakat berbilang kaum. Seterusnya, Rang Undang-Undang Pendidikan 1950. Rang Undang-Undang adalah cadangan pembentukan atau pengembangan undang-undang yang diluluskan melalui perundangan yang masih belum diluluskan dalam diberikan perkenan diraja. Selepas Rang Undang-Undang diluluskan, barulah menjadi akta, iaitu Kandungan Dasar Pendidikan, Kurikulum KBSR dan KBSM, Pendidikan Bertaraf Dunia dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan diwartakan menjadi Falsafah Pendidikan Negara. Seterusnya, Akta 1996, satu bentuk perundangan yang lengkap, pembaharuan Akta dari pelajaran 1961. Falsafah pendidikan kebangsaan dijadikan landasan dalam penyebaran akta ini. Sistem pendidikan kebangsaan dimantapkan meliputi semua peringkat persekolahan, peringkat prasekolah sehingga peringkat tinggi dan kategori sekolah, kerajaan, bantuan kerajaan dan swasta. Bahasa kebangsaan diperhukum kedudukannya sebagai bahasa penghantar utama dan sebagai mata pelajaran wajib dalam sistem pendidikan kebangsaan. Kurikulum kebangsaan dan peperiksaan adalah seragam bagi semua kategori sekolah. Pendidikan Islam diperluas kepada murid-murid Islam di semua kategori sekolah. Pendidikan prasekolah diperluas. Pendidikan teknik dipentingkan di sekolah menengah, teknik dan politeknik. Rumusannya, semua bahagian Kementerian Pendidikan Malaysia diharapkan dapat memberikan kerjasama sepenuhnya dalam menjayakan penyediaan PIP RMK ke-10. Usaha Kementerian Pendidikan Malaysia diperlukan bagi meningkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi negara serta memupuk minda kelas pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ainaisyah binti Rosli. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang implikasi terhadap guru. Guru merupakan penggerak kepada pembangunan pendidikan dengan menyahut cabaran transformasi pendidikan negara melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPPM. Transformasi pendidikan negara ini memerlukan guru yang berperanan untuk memastikan generasi muda diberikan pendidikan yang berkualiti seiring dengan pendidikan di peringkat global. Melalui pendidikan berkualiti dan mantap, murid bertaraf dunia dan mempunyai pemikiran kritikal pada abad yang ke-21 ini sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan akan dapat dilahirkan. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia dan juga Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia dapat memberi implikasi kepada guru dalam beberapa aspek. Yang pertama, dapat melahirkan guru yang bersikap berketerampilan. Guru perlu menguasai pelbagai cabang ilmu pengetahuan di samping menguasai kemahiran pedagogi yang pelbagai. Guru juga perlu menjadikan standard pendidikan Singapura dan Korea Selatan sebagai penanda aras. Sebagai contohnya, mengaplikasikan kaedah pedagogi Singapura di dalam kelas. Dengan cara ini, guru dapat mempersiapkan pelajar menghadapi ujian antarabangsa iaitu TIMSS dan PISA. Yang kedua, melahirkan guru yang sikap berdedikasi. Guru tidak boleh mengabaikan pelajar golongan minoriti. Guru perlu memberikan pengajaran dengan sepenuhnya supaya tidak mengamalkan sikap pilih kasih dengan murid-murid. Contohnya dengan memberikan didikan dengan sentuhan kasih sayang supaya golongan pelajar minoriti ini mendapat kejayaan yang sama rata. Guru perlulah melakukan tanggungjawab tanpa banyak merungut dan perlulah membuat persediaan yang rapi sebelum melakukan pengajaran. Guru juga perlulah berkorban masa, wang dan tenaga untuk keberhasilan seseorang murid. Seterusnya, melahirkan guru yang mengamalkan nilai-nilai murni. Guru perlulah menghubung jalinkan nilai murni semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Hal ini supaya dapat memupuk sikap bertolak ansur dalam kalangan pelajar yang berbilang kaum. Guru juga perlulah menjadi suri teladan kepada murid kerana murid dapat melihat kita sebagai contoh yang baik. Seterusnya, melahirkan guru yang mempunyai wawasan. Guru perlu memiliki satu wawasan yang unggul untuk mentransformasikan pelbagai aspek pendidikan, berpemikiran aras tinggi dan mampu berinovasi supaya dapat meningkatkan keberhasilan sekolah dan kemenjadian murid. Guru juga harus memikul amanah yang cukup mencabar untuk menjadikan anak murid mampu bersaing di peringkat global.
Sekiranya murid berupaya bersaing di peringkat antarabangsa, maka guru seharusnya terlebih dahulu mencapai standard tahap global agar ilmu dan kemahiran yang disurahkan kepada murid sejajar dengan hasrat PPPM. Di samping itu dapat memberi implikasi daripada aspek pembangunan profesionalisme. Guru perlulah melestarikan pembangunan profesionalisme dengan sentiasa melakukan anjakan minda dan perubahan budaya kerja serta memperbaharui pengetahuan dan mempertingkatkan lagi kemahiran melalui pembelajaran yang berterusan. Guru harus berani dalam meneroka pelbagai cabang ilmu untuk mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajaran yang berkesan bagi memastikan diri mereka dilengkapi dengan kemahiran pedagogi yang bersifat holistik serta kreatif dan inovatif dalam pengajaran. Guru juga hendaklah mempunyai keluasan pedagogi yang lebih besar di dalam bilik darjah dalam usaha untuk memastikan setiap murid belajar sesuai dengan kemahiran abad yang ke-21. Hal ini sangat penting kerana dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang mendorong setiap murid yang mempunyai pelbagai kebolehan dan mampu mencetuskan idea baharu dan berupaya untuk menyelesaikan masalah. Guru perlulah saling bekerjasama dalam menangani isi dan berkongsi amalan yang terbaik sesama mereka. Guru juga harus bersikap terbuka kepada pembelajaran dan cara bekerja yang baharu. Guru juga harus menambah baik amalan ini secara berterusan dan mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat. Seterusnya, guru menjadi suri teladan kepada murid-murid. Guru perlu menjadi suri teladan untuk penghayatan nilai dan perpaduan dalam kalangan murid seperti mana yang terdapat di dalam hasrat PPPM. Hasrat ini telah diterjemahkan di dalam anjakan transformasi yang ketiga iaitu melahirkan rakyat yang menghayati nilai. Jadi anjakan ini menjadi keutamaan yang penting untuk membangunkan murid secara holistik. Generasi pada hari ini akan mewarisi dunia pada masa akan datang dengan pelbagai cabaran hebat daripada kemusnahan alam sekitar, impak globalisasi termasuklah konflik pembangunan. Jadi penghayatan nilai rohani adalah salah satu tonggak utama yang penting di dalam pendidikan. Sementara masyarakat gairah mengejar kemajuan duniawi, pembentukan insan yang beriman dan bersasiah mulia seharusnya tidak disisihkan. Berdasarkan PPPM, murid menghabiskan lebih 1/4 daripada masa mereka di sekolah semasa mereka berusia 7 hingga 17 tahun. Dalam tempoh ini, sekolah menjadi institusi yang sangat penting untuk penghayatan nilai dan pemupukan perpaduan. Guru bukan sahaja harus berperanan sebagai suri teladan kepada murid dalam apa jua tindakan dan tingkah laku, tapi mereka haruslah berusaha menghasilkan murid yang dibangunkan dengan identiti nasional yang kukuh melalui pengajaran dan pembelajaran, aktiviti kokurikulum serta aspek pembangunan sahsiah murid seseorang. Seterusnya, melalui aspek kemahiran teknologi. Anjakan transformasi yang ketujuh di dalam PPPM iaitu memanfaatkan teknologi, maklumat dan komunikasi bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di sekolah haruslah disambut dengan minda yang positif oleh guru-guru. Di dalam PPPM juga, satu penanda aras yang dikenali sebagai Standard Teknologi Pendidikan Kebangsaan ataupun lebih dikenali sebagai NETS yang memerlukan semua guru di bilik darjah mencapai standard iaitu memudah dan mencetus inspirasi pembelajaran serta kreativiti murid. Jadi, dengan itu, guru perlulah menggunakan pengetahuan tentang isi kandungan mata pelajaran, pengalaman dan pembelajaran serta teknologi untuk memudah cara dan mencetuskan pengalaman, pembelajaran, kreativiti dan inovasi murid dalam interaksi bersemuka dan persekitaran maya. Selain itu, guru juga perlulah mereka bentuk, membangun dan menilai pengalaman, pembelajaran dan pentaksiran yang autentik. Guru juga hendaklah menggabungkan alat dan sumber kontemporari bagi memaksimumkan pembelajaran isi kandungan yang menurut konteks dan membangunkan pengetahuan, kemahiran serta sikap untuk menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi. Di samping itu, guru harus mempamerkan pengetahuan, kemahiran dan juga gaya kerja sebagai seorang yang profesional inovatif dalam masyarakat global dan digital termasuk kemahiran dalam sistem teknologi dan maklumat dan juga peralatan digital bagi menyokong kejayaan dan inovasi
seseorang murid. Guru juga perlulah memahami isu-isu masyarakat setempat dan global serta bertanggungjawab dalam budaya digital yang berkembang dan mempamerkan kelakuan yang baik serta beretika dalam amalan profesionalnya. Selain itu, dapat melahirkan model insan guru yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan dan boleh menyumbang bakti kepada negara. Guru juga dapat mencapai objektif sesuatu mata pelajaran yang diajar dan juga kita dapat membentuk guru yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan juga sasiah. Seterusnya, dapat menjadi hala tuju kepada para guru untuk menjadi guru yang mempunyai ciri-ciri guru yang cemerlang sepanjang perkhidmatan. Kesimpulannya, guru memainkan peranan yang amat signifikan dalam sistem pendidikan di seluruh negara untuk melahirkan generasi yang berilmu selaras dengan pembelajaran abad yang ke-21. Para guru juga perlulah memiliki jiwa seorang pendidik yang mengamalkan nilai-nilai murni bagi merealisasikan aspirasi sistem pendidikan negara dan juga 6 aspirasi murid. Justru, guru hendaklah perlu kompeten, tinggi akal budi dan juga ikhlas dalam mendidik anak bangsa untuk menjadi insan yang ideal dan berguna pada masa akan datang. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.